Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Ustazah akan sambung untuk subjek sirah masih lagi dalam tajuk Mukjizat Nabi Muhammad. Okey, minggu lepas Ustazah ada bagi tahu apa maksud mukjizat, apa perbezaan dia dengan sihir, ada semua kan. Lepas tu Ustazah ada bagi tahu lagi tentang jenis mukjizat. Betul? Ada lepas tu contoh-contoh mukjizat Nabi Muhammad apa kan, ada 4 mukjizat yang Ustazah beritahu sebelum ni. Okay, cuma Ustazah tak ceritakan kisah di sebalik mukjizat tersebut. Okay, so Ustazah tunaikan janji Ustazah. Hari ni Ustazah nak cerita apakah kisah di sebalik mukjizat Nabi Muhammad. Okay, mukjizat yang pertama. Okay, dengar betul-betul ya. Mukjizat Al-Quran Al-Karim. Seperti yang kita tahu, Al-Quran ni adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Dia adalah penawar segala penyakit umat Islam. Dalam Al-Quran terkandung semua cerita yang pernah berlaku, yang akan berlaku, keadaan situasi macam mana hari kiamat berlaku. Apa lagi dia cerita? Macam-macam kisah yang kita mungkin tak tahu ada dalam tu. Ada juga kisah Nabi terdahulu, hukum-hukum. Okey, sebab itulah kenapa dia menjadi panduan untuk umat Islam. Dia menjadi sumber utama kita untuk panduan hidup kita sebab semuanya terkandung di dalam situ. Okey? Terkandung dalam Al-Quran. So, mukjizat Al-Quran Al-Karim dia akan kekal sehingga hari kiamat. Okey, takkan musnah, takkan terhapus. Okey. So, saya akan cerita kisah di sebalik Al-Quran Al-Karim, mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Okey, yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Okey, Al-Quran adalah kalam Allah ataupun kalamullah. Apa yang dimaksudkan dengan kalam Allah adalah kata-kata Allah. Maknanya Allah yang berbicara. Okey, kata-kata Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi Muhammad. Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril. Okey. Dalam bahasa Arab dan membacanya merupakan ibadah. So kita kena kalau nak hafal tu, nak ingat tu, nak memahamkan, kita baca bukan sekata-sekata, maksudnya satu step macam tu. Okey. So Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad, iaitu Rasulullah. Dengan macam mana cara dia? Dengan perantaraan malaikat Jibril. Maknanya Allah sampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah. Okey. Guna bahasa apa? Dalam bahasa Arab, dan membacanya merupakan ibadah. Kalau kita baca Al-Quran dapat pahala. Membaca ibadah. Ibadah adalah benda perkara yang baik yang kita buat. Okey. Okey, mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang menjadi sumber rujukan manusia dan terpelihara sehingga hari kiamat. Macam Ustazah cakap sebelum ni lah. Okey, hal ini dibuktikan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Okey, maknanya apa pembuktian yang menyatakan Al-Quran ni mukjizat terbesar dan kekal hingga hari kiamat? Okey, dia diceritakan dalam surah Al-Hijr ayat 9, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Okey, maksudnya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami itu maknanya Allah yang merujuk kepada Allah. Okey. Dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Okey, maknanya Al-Quran tu diturunkan oleh Allah. Okey, dan Al-Quran tu terpelihara sehingga hari kiamat. Okey. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke Lauh Mahfuz. Ke Lauh Mahfuz secara sekaligus. Okey. Tapi sampai kepada Rasulullah secara berperingkat. Okey. Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Tadi daripada ke Lauh Mahfuz sekaligus, tapi kalau kepada Nabi Muhammad secara berperingkat. Okey. Peringkat dia ada 2 peringkat. Peringkat pertama diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey. Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu terletak di langit dunia.
pada malam Al-Qad. Malam Al-Qad. Firman Allah Ta'ala, seperti yang kita tahu, malam Lailatul Qadar adalah pada bulan Ramadan. Okey, so esok kita akan mula menyambut hari pertama Ramadan. Semoga semuanya dipermudahkan insya-Allah. Okey. Diturunkan pada malam Al-Qad. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qad ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qad. Maksud dia, sesungguhnya kami telah turunkan yakni Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Maknanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu pada peringkat pertama. Peringkat kedua, ingat peringkat pertama Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tu di mana terletak di langit dunia. Pada malam apa? Malam Al-Qad. Peringkat kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia tadi, daripada Baitul Izzah tadi, kepada Rasulullah dengan perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Okey, maknanya pada peringkat pertama tadi, Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Pada peringkat kedua, daripada Baitul Izzah tadi, diturunkan kepada Rasulullah melalui siapa? Malaikat Jibril. Okey. Daripada Rasulullah kepada malaikat Jibril. Tapi dia bukan turun sekaligus kepada Rasulullah. Dia turun secara berperingkat. Okey. Selama berapa tahun? 23 tahun. Peringkat pertama diturunkan betul. Peringkat pertama diturunkan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Okey, maknanya dia bukan sekaligus gedebuk macam tu kepada Rasulullah. Tak, dia berperingkat-peringkat. Okey? Kenapa diturunkan secara berperingkat? Kenapa tak terus sekaligus je kepada Rasulullah? Okey, mari kita tengok apa hikmah dia. Apa kebaikan dia turunkan secara berperingkat Al-Quran itu. Yang pertama, untuk menanamkan akidah dengan sempurna. Okey, supaya kita dapat ayat yang kita terima yang pertama menceritakan tentang apa supaya kita akidah kita semakin kuat. Okey. Yang kedua, untuk mengiringi peristiwa dari semasa ke semasa. Untuk mengiringi maknanya untuk menceritakan peristiwa ini dari semasa ke semasa supaya orang tak dia maksudnya nak cerita kepada kita masih umat yang sekarang ni, kita supaya kita tahu peristiwa ni bila jadi. Okey. Yang ketiga, hikmahnya adalah menjawab persoalan dari masyarakat. Maknanya ada masyarakat yang bertanya tentang situasi ni, tapi dia orang tak nak tahu jawapan dia. So caranya adalah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tadilah. Allah turunkan untuk menjawab persoalan masyarakat tersebut. Jika jawapan tersebut mereka tak jumpa lagi. Okey? Ingat. Next, untuk membuktikan tentang mukjizat Al-Quran. Seterusnya, untuk membuktikan bahawa Al-Quran ialah kalamullah. Untuk buktikan bahawa Al-Quran itu adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, supaya lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Supaya mudah untuk difaham pada masyarakat tersebut. Supaya mereka faham maksud ayat yang disampaikan. Bila satu ayat itu disampaikan, contohnya kan, satu wahyu sampai, Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya, supaya mudah untuk difahami. Tak adalah umat macam cerita ni pening. Okey, itu adalah antara hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat. Okey. Apa peranan Al-Quran? Peranan maksudnya apa? Apa tugas Al-Quran ni sebagai apa? Yang pertama, pelengkap kepada ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Maknanya untuk macam kita umat yang sekarang ni, kita tak jumpa Nabi-Nabi terdahulu, betul tak? Masa zaman Rasulullah pun, Rasulullah adalah utusan terakhir, betul tak? So, dia nak diceritakan, Allah nak bagi tahu, nak cerita tentang Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Adam cerita macam mana, Nabi Musa kan. Okay, so diceritakan pelengkap kepada ajaran Nabi terdahulu. Apa yang diajarkan oleh Nabi-Nabi terdahulu ada diceritakan dalam Al-Quran. Seterusnya, menjelaskan penyelewengan dan perubahan yang berlaku kepada kitab sebelum Al-Quran. Maknanya ada yang kitab-kitab yang telah diseleweng ni, maksudnya dia ubah, banyak cerita yang diceritakan tak betul. Okey, itu maksud dia. So, untuk jelaskan. Next, menerangkan ajaran Islam dan mengakui kebenarannya. Okey.
terakhir, membatalkan syariat yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu. Maknanya kalau ada ajaran yang tak betul, dia akan dijelaskan dan dibetulkan dalam kitab, ada diceritakan, diberitahu dalam kitab Al-Quran Al-Karim. Okey. Surah pertama yang turun ialah surah Al-Alaq. Ingat, itu adalah wahyu pertama. So kalau dalam soalan, apakah surah yang pertama diturunkan? Bukan Al-Fatihah. Dalam Al-Quran betul lah ditulis Al-Fatihah, betul tak? Tapi sebenarnya yang diturunkan yang sampai kepada Rasulullah dahulu, apa yang surah yang sampai paling awal adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Di mana disampaikan di Gua Hira. Mana wahyu ini untuk wahyu pertama turun ni untuk mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Dan ingat, surah yang terakhir yang turun pula ialah surah Al-Ma'idah ayat 3 yang menceritakan tentang penyempurnaan Islam. Okey, ingat. Ayat yang pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang mana untuk mengangkat Nabi menjadi Rasul. Ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Ma'idah ayat 3 menceritakan tentang penyempurnaan Al-Quran. Okey, itu adalah kisah di sebalik Al-Quran Al-Karim. Beberapa info dan maklumat yang kita boleh pelajari. Mukjizat Nabi Muhammad yang kedua adalah bulan terbelah dua. Okey. Apa kisahnya pula? Okey, mari kita dengar. Orang musyrikin Mekah mencabar Nabi. Masa tu orang musyrikin Mekah dia cabar Nabi Muhammad supaya kan masa tu dah jadi Rasul. So diorang tak percaya. Diorang kata buktikan bahawa kau adalah Rasul. Bahawa kau adalah utusan Allah. Orang musyrikin lah, orang kafir kan masa tu cakap. So para sahabat masa tu sangat marah. Diorang marah dan sebab apa? Sebab permintaan musyrikin Mekah tu sangat tak beradab. Ayat kasarnya adalah biadab. Sungguh biadab permintaan orang kafir masa tu. Macam itulah sahabat marah. Namun Nabi Muhammad menerima cabaran itu dengan tenang. Nabi Muhammad terima cabaran tu. Okey, tak apa. Musyrikin Mekah minta macam ni. Okey, tak apa, kita ambil dengan tenang. Rasulullah menerima cabaran itu dengan tenang. Kan salah satu mukjizat tu maksud dia untuk sebab mukjizat tu diturunkan adalah untuk membuktikan kerasulan kan. So Nabi Muhammad terima cabaran itu dengan tenang. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Dia orang kata kau buktikan, musyrikin Mekah kata buktikan bahawa kau adalah utusan Allah. Belah bulan tu jadi dua. Macam tu. So Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah, ya Allah, minta pertolongan daripada Allah dan bulan terbelah menjadi dua. Nabi Muhammad tunjukkan jarinya menghadap bulan itu dan sambil berdoa, maka bulan tersebut pun terbelah menjadi dua. Bulan terbelah dua, ya, bukan bulan terbelah dua. Okey, mereka yang menyaksikan peristiwa itu ada yang beriman dan ada pula yang mengatakan ini adalah satu sihir yang nyata. So masa orang yang melihat pada masa itu, masyarakat yang melihat pada masa itu ada yang beriman. Masya-Allah, maknanya terbuktilah bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi tak semua, ada juga yang kata itu adalah sihir. Macam biasalah manusia kan, dia bukannya selagi hati dia tu tak terbuka untuk terima Islam, selagi itu dia akan cakap macam-macam. Okey, itu adalah peristiwa daripada cerita mukjizat bulan terbelah dua. Mukjizat Nabi Muhammad yang ketiga adalah matahari lambat terbenam. Bukan lebat, lambat. Okey, lambat terbenam. Peristiwa ini berlaku selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ingat, selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baginda Rasulullah lah menceritakan peristiwa itu kepada kaum musyrikin Mekah termasuk orang-orang Islam. Mereka tidak mempercayai dan menuduh baginda menipu. Okay. Kaum musyrikin meminta agar Rasulullah membuktikan perkara tersebut. Maka baginda memberitahu bahawa akan ada kafilah Arab serba lengkap ke Mekah dan akan sampai sebelum matahari terbenam. Diorang tak percaya kan, Nabi Muhammad ada bagi tahu satu perkara, so diorang tak percaya.
Nabi Muhammad ceritakan pasal Isra Mi'raj. Sebab Isra Mi'raj tu kan Nabi Muhammad yang menerima peristiwa tu. Dia rasai sendiri masa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Okay. So dalam peristiwa tu dia ceritakan kepada kaum musyrikin. Tapi kaum musyrikin termasuklah orang Islam, dia orang ada yang tak percaya. Dia orang kata, betul ke peristiwa? Ya ke jumpa? Dia orang tak percaya. Yelah kadang-kadang orang ni dia nak bukti, dia nak tengok betul tak. So Nabi Muhammad pun orang musyrikin nak juga. Macam peristiwa tadi jugalah bulan terbelah dua. Dia orang nak Nabi Muhammad ceritakan, buktikan apa kebenaran cerita tu kan. Buktikan. So Nabi Muhammad pun bagi tahu, Nabi Muhammad kata nanti ada kabilah Arab akan datang. Dia orang lengkap, dia orang bawa datang ke Mekah dan akan sampai sebelum matahari terbenam. Itu yang dia kata, okey ada orang datang nanti akan sampai sebelum matahari terbenam. Seolah macam itulah. So kafilah tersebut tidak muncul sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah agar melambatkan matahari terbenam. Maknanya tak sampai-sampai juga kafilah yang Nabi Muhammad katakan tadi. So Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah supaya matahari lambat terbenam. Berdoa minta matahari itu dia terbenam lambat. Okey. Maka matahari lambat terbenam sehingga datang kafilah tersebut. Sampailah kafilah datang. Datang sebelum matahari itu terbenam. Kaum musyrikin tetap tidak mempercayai dan menuduh baginda menggunakan sihir. Masih juga tak menerima ajaran Islam. Masih lagi diorang tak percaya kata-kata Rasulullah. Masih lagi mereka menuduh Rasulullah adalah penipu dan menggunakan sihir. Okey, so itu adalah peristiwa dalam matahari lambat terbenam. Seterusnya, mukjizat yang Ustaz akan cerita pada hari ini yang terakhir ya, iaitu keluar air dari celah jari Nabi Muhammad. Keluar air daripada, bukan keluar, terpancar. Terpancar air dari celah jari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat berada di Hudaibiyah, para sahabat mengadu kepada Rasulullah bahawa mereka tidak bekalan air untuk minum dan berwuduk. Masa mereka ada dekat Hudaibiyah, para sahabat ni kata, kita tak cukup bekalan air. Untuk minum tak cukup, untuk berwuduk pun tak cukup. So Rasulullah pun memasukkan tangan baginda ke dalam bekas air tersebut. Dia masukkan dalam bekas air, tiba-tiba air keluar dan terpancar daripada celah-celah jari Nabi Muhammad. So itu adalah antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Okay. Air itu, sehinggakan air itu cukup untuk diminum dan berwuduk oleh semua orang yang ada. Okay. So ada lagi beberapa cerita mukjizat Nabi Muhammad. Ada yang bekalan makanan tak cukup. Okay. So itu antara, so hari ini saya akan ceritakan 4 mukjizat sahaja. 4 mukjizat Nabi Muhammad. Okay. So kamu kena ingat cerita-ceritanya. Semoga semua dapat manfaat dan daripada kisah yang kita tahu ini. Okay. So sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.